Sahabat Al-Quran yang saya hormati sekalian, apa kita rasa ataupun kita dapat bayangkan tak saat kita dijatuhkan ataupun didapati bersalah di atas satu kesalahan jenayah yang kita tak pernah lakukan, dan juga memang kita tak buat kesalahan tersebut, maka ketika tu mungkin kita mencari orang yang boleh menyelamatkan kita. Kita teringat kawan-kawan, kita teringat orang yang terdekat dengan kita yang bekerja dalam mahkamah tu sendiri, yang bekerja dengan hakim-hakim, ataupun kita teringatlah orang-orang yang badan yang berautoriti yang boleh menyelamatkan kita di saat situasi tersebut. Apatah lagi bila mana kita dihadapkan di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil, ketika mana kita berhadapan dengan hukuman ataupun balasan apa yang kita lakukan di atas dunia ni, kita akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita rasa? Apa yang tuan-tuan nak rasa? Apa yang kita akan fikirkan? Apa yang kita cuba nak bayangkan? Apa yang kita akan rasa takut, dan juga kita akan rasa bimbang-bimbang, dan juga kita rasa khawatiri dan sebagainya. Perasaan tu bercampur baur dan sebagainya. Ketika tu kita akan semak balik, kita akan mencari balik amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita. Kerana mahkamah ketika tu dia akan, Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat, akan menilai amalan yang kita buat di atas muka dunia ni. Jadi mulalah kita terfikir amalan baik yang mana yang kita pernah buat dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang saya sayangi sekalian, di antara cadangan yang kita boleh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada kita adalah Al-Quran ni, dia akan menjadi pembela kita di yaumil mahsyar nanti. Yang mana kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut di hari akhirat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya. Orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran akan datang bersama-sama dengan Al-Quran, dengan amalan Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca di atas dunia ni. Yang mana amalan Al-Quran tadi ni didahului dengan surah Al-Baqarah. Didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-dua surah ini akan menjadi hujah mempertahankan orang yang membaca dan mengamalkannya. Makna dia orang yang sentiasa khatam membaca Al-Quran. Bermula daripada surah Al-Fatihah sampai seterusnya surah Al-Baqarah, seterusnya surah Ali Imran, sehinggalah sampai dia khatam kepada surah An-Nas, dan seterusnya dia mengulang kembali, dia membaca daripada surah Al-Fatihah, begitulah seterusnya. Maka amalan yang begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, amalan ni dia akan menjadi pembela kita di saat kita di yaumil mahsyar nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayuh kita membaca Al-Quran, kita teruskan usaha sedaya upaya kita membaca Al-Quran. Kita terus tanamkan keazaman, tekad bersungguh-sungguh untuk setiap hari kita membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya bila mana kita berada di hari yang tiada perlindungan melainkan amalan Al-Quran yang menjadi pembela kita nanti, yang akan menjadi pembela kita ketika mana kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada hari ini, dan insya-Allah bermanfaat kepada kita pada hari ini, menjadi motivasi buat diri kita.